Kita nak beralih ke topik yang berikutnya untuk edisi hari ini. Ini berkenaan dengan satu lagi program yang dianjurkan oleh pihak Majlis Perbandaran Subang Jaya, dikenali sebagai Pemberdayaan Komuniti dan Rejuvenasi Pangsapuri Kos Rendah. Jadi lebih lanjut berkenaan dengan program ini, kita bersama-sama dengan yang dihormati Haja Nuraini binti Haji Roslan, yang di-Pertua Majlis Perbandaran Subang Jaya, dan juga di tengah kita ada AR Kamaro, Hisham Haji Yop Hashim, Ahli Majlis MPSJ, dan juga Hazizah Hatta, pengasas Art Market Malaysia, untuk bersama-sama kita berkenaan dengan program ini. Baik, terlebih dahulu kita ingin mulakan dengan Haja sendiri. Program ini difahamkan tahun lepas berlangsungnya pilot program untuk acara ini, dan tahun ini telah pun masuk fasa kedua dan bakal masuk fasa ke dan seterusnya. Bagaimana, Haja? Mungkin secara ringkaslah berkenaan dengan program ini. Terima kasih Rizwin dan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana semua komuniti di dalam dunia ni lah, baik daripada peringkat global sampailah ke peringkat tempatan, semua komuniti mengharapkan satu kehidupan yang baik di dalam kawasan perumahan mereka. Jadi kalau kita pergi ke Majlis Perbandaran Subang Jaya, kita ada 122 projek-projek perumahan kos rendah yang didiami oleh masyarakat dalam golongan B40 ataupun 40% terendah dari segi pendapatan di Malaysia ni lah. Jadi di dalam projek-projek ini terdapat penduduk-penduduk yang ada kalanya tidak mampu untuk menguruskan kehidupan mereka di dalam kawasan tersebut. Jadi program yang disasarkan oleh Majlis Perbandaran Subang Jaya ini adalah untuk memberdayakan mereka, to empower the community supaya mereka boleh berdiri sendiri untuk menguruskan kawasan perumahan mereka. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam kawasan perumahan yang bertingkat terdapat keperluan-keperluan untuk mengumpul dana bagi menguruskan kawasan-kawasan bersama. Yang ini banyak gagal dilakukan oleh kawasan-kawasan di perumahan-perumahan kos rendah oleh kerana kesedaran perlunya menyumbang kepada dana sinking fund, management, corporations fund itu kurang di kalangan penduduk. Jadi kawasan perumahan mereka agak terbiar. Jadi apa yang Majlis Perbandaran Subang Jaya cuba lakukan daripada tahun 2018 adalah mengadakan pilot projek bagi dua projek, iaitu di Pangsapuri Bukit Puchong dan juga Pangsapuri Enggang. Ini melibatkan banyak perumahan lah. Kalau di Pangsapuri Enggang ada 1,300 lebih rumah. Kalau di Pangsapuri Bukit Puchong ada 560 rumah yang melibatkan banyak penduduk, ramai penduduk. Jadi kita datang, kita cuba fahami apa masalah mereka. Dan bila kita dah dengar kat mana satu yang menjadi keutamaan mereka, kita cuba tangani masalah tersebut bukan secara bersendiri tetapi bersama dengan agensi-agensi lain. Contohnya masalah pendaftaran anak-anak, contohnya masalah-masalah dadah, masalah-masalah sosial yang lain. Kita bawa bersama agensi-agensi kerajaan yang lain untuk membantu mereka menangani masalah tersebut. Begitu juga dengan masalah sosial dan ekonomi yang lain. Jadi pada tahun lepas kita dah mencuba dua. Jadi kita rasa confident pada tahun ini kita buat lagi kepada 21 rumah pangsa kos rendah dan 3 kampung angkat. Jadi kita panggil program Pangsapuri dan Kampung Angkat untuk memberdaya komuniti. Program ini selaras dengan dasar komuniti negara yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada bulan Februari, dan dilancarkan tu pun di Subang Jaya, di Puchong. Jadi di peringkat global kita ada Sustainable Development Goal yang memanggil untuk keseksama di dalam pembangunan. Pernah dengar Leave No One Behind kan? Inilah maksud dia. Dan juga dalam Sustainable Development Goal nombor 11 kita ada Sustainable Community and Cities. So semua ni perlu berlangsung dengan baik dan bersama, inklusif. Di Selangor pula kita ada slogan Maju Bersama. Jadi bila kita maju, kita tidak meninggalkan sesiapa di belakang. So inilah hasrat apa yang projek ini. Seiring dengan slogan dan juga objektif utamanya. Kalau kita lihat tadi, ini antara objektif-objektif pelaksanaan program ini. Bagi Encik Kamal pula, wakil daripada Ahli Majlis Subang Jaya, apakah usaha yang diambil bagi merealisasikan projek ini? Terima kasih.
Lanjutan daripada pihak MPSJ yang telah melancarkan program Pangsapuri Angkat ni, sebenarnya kita di MPSJ ada 24 ahli majlis. Dan setiap ahli majlis diminta untuk mengambil satu inisiatif, mengambil satu Pangsapuri Angkat lah di dalam kawasan masing-masing. Cumanya di dalam, saya menjaga kawasan zon 4 yang merangkumi kawasan UAJ 1 sehingga UAJ 6 lah. Jadi di dalam kawasan tersebut cuma ada satu saja Pangsapuri Angkat, Pangsapuri kos rendah lah maksudnya. Jadi saya tidak ada pilihan lain, memang itu adalah Pangsapuri yang bagi saya yang terbaik lah. Sebab pada pandangan saya, walaupun sebesar mana cabarannya, kita rasa ada peluang dan opportunity lah di dalam kawasan itu untuk kita bangunkan program-program di dalam kawasan Pangsapuri Angsana inilah. Jadi yang kita buat adalah untuk memberdaya komuniti di sana. Kita perlu mengumpulkan penduduk-penduduk di situ untuk mereka sama-sama bekerjasama dengan Jatuan Kuasa Penduduk Zon 4 yang dipengursikan oleh saya sendirilah. Jadi kita boleh saksikan ini antara program yang ini program yang berlangsung semasa program yang diadakan di setiap kawasan. Ini di mana? Di Bukit Puchong. Ini Bukit Puchong. Kalau kita lihat dia punya kolong rumah tu yang dulu suram, dengan keadaan yang tidak kondusif untuk anak-anak bermain. Sekarang bila kita dah cat, mereka jadi kreatif. Dia ada mural sendiri, anak-anak cat bawah kolong tu dah jadi tempat anak-anak berkumpul dan dia rasa selesa. Dan juga ibu bapa kalau tidak ada dekat rumah pun dia rasa ada tempat untuk anak-anak dia bermain dan bersama dengan rakan-rakan yang lain supaya tidak berlaku perkara-perkara sumber mahram dan sebagainya. Kita berbimbang berlaku di rumah-rumah bila anak ditinggalkan sendiri. Ini kerjasama bersama dengan penduduk di Pangsapuri tersebut? Ya. Bersama-sama dengan pihak MPSJ juga? Okey. Baik, kita nak tahu juga kepada Puan Hazrita selaku pengasas Art Market. Ini juga merupakan program yang disokong oleh Art Market sendiri. Mungkin kalau diceritakan kerjasama yang bagaimana diberikan? Okey, sebagai Art Market Malaysia kita bertindak sebagai operator. Di mana ini kita buat sebagai CSR program lah. Di mana sebagai mana yang ditahu kita ada ramai artis dan kita akan memulakan dengan pendidikan dan juga kita punya tanggungjawab untuk mencantikkan bangunan-bangunan tersebut dan kita bekerjasamalah dengan MPSJ dan juga Akamarul untuk merealisasikan program ini. So sebagai operator kita juga bertanggungjawab mencari dana untuk membantu program ini berjalan kerana amat besar lebih kurang kita ada 4 blok dan 4 blok tu kita perlu cantikkan. Hasrat kita bukan sekadar untuk cantikkan, kita mahu jadikan tempat ini sebagai tarikan pelancong bersesuaian dengan akan datang kita akan 2020 kan, jadi sekiranya lokasi ini menjadi tarikan pelancong juga boleh menambahkan pendapatan penduduk sekitar. Okey, itu dia. Bagaimana pula dengan penerimaan penduduk-penduduk di Pangsapuri Kos Rendah itu sendiri? Daripada pilot projek kita yang 2 Pangsapuri itu sampailah bila kita lebar luaskan kepada 21 Pangsapuri dan juga 3 kampung ni, kita dapati apabila mereka ini diberi dorongan, diberi contoh-contoh projek-projek yang boleh menceriakan tempat mereka, begitu juga menghasilkan pendapatan, kita buat kebun komuniti, mereka jadi teruja. Jadi anak-anak terutamanya ada tempat untuk berkumpul, ibu-ibu ada tempat untuk berkumpul, para peniaga, kata usahawan dan sebagainya ada saluran untuk mereka memasarkan barangan mereka. Jadi apabila faedah ini mereka nampak secara fizikal, jadi mereka merasa untuk menubuhkan persatuan. Sebab kita sebenarnya nak mereka menubuhkan persatuan, ada ketua di situ yang boleh mengaturkan macam tadi dana untuk sinking fund kita panggil, dan juga untuk pembangunan sosial mereka yang lain. Bila dah nampak hasilnya, jadi secara automatik kita selalu adakan kenduri tu, kenduri ni, rewang sana, rewang sini, program cuti sekolah, kaki tangan kita datang ajar main band, main kompang, buat nasyid dan sebagainya. Jadi
bila ada aktiviti-aktiviti ini, dia mengumpulkan semua orang. Dan mural yang akan dibuat oleh Art Market, ini arkitek ni sebagai ahli majlis memang membantu sangatlah. A place making is a place where people feel they belongs together. Bila kita dapat mengumpulkan orang, mereka boleh bermuafakat. Okey, Cik Kamarul, kita melihat ini merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh MPSJ untuk memastikan kawasan sudah pasti kawasan Pangsapuri Kos Rendah ini diindahkan, dicantikkan semula supaya selesa dan juga mendapat tarikan orang ramai. Tapi dalam masa sama kita nak juga mendidik mereka ni, penduduk sedia ada ini, supaya mereka menjaga keindahan itu. Betul. Memastikan ia sentiasa dalam keadaan bersih dan juga terjaga. Bagaimana? Memang daripada mulanya projek mural ni kita asalnya kita nak buat kecil saja sebabkan dari segi kekangan bajet lah. Tetapi bila ada pihak-pihak yang macam Art Market yang membantu, jadi kita dah extend dari besar. Tetapi saya maklumkan kepada penduduk, wakil penduduk di Angsana itu jugalah, sebab bila kita dah indahkan bangunan tersebut, kita kena sama-sama jagalah. Salah satu caranya mungkin kita akan minta penduduk juga bekerjasama dengan pihak Art Market, dengan MPSJ, untuk mereka juga sama-sama terlibat sekali dalam proses mural ini. Maksudnya mungkin dari segi pemilihan konsep dia kan, dan bila kita nak buat on the site itself, kita nak mengecat tu, kita akan minta anak-anak penduduk di situ, mungkin kita boleh korek hidden talent di kawasan itu. Sebab bila kita buat program-program di sana, kita dapati memang mereka ni tiba-tiba muncul. Ada yang macam contohnya sebelum ni kita ada buat program memberdaya komuniti, di mana kita jemput seorang penduduk di situ yang pandai membuat menganyam ketupat. Yang beliau ni, Puan Dewi ni di Angsana ini telah menjuarai pertandingan menganyam ketupat semasa Perdana Menteri kita yang berhormat Tun Mahathir datang merasmikan program pelancaran dasar komuniti negara di Puchong. Jadi kita ambil dia dan kita kata, Puan boleh tak kita buat bengkel, Puan ajar, dan lepas tu panggil yang ramai-ramai dan mereka semua ini terlibat. Dan kita pun ada pihak Baskin MPSJ yang telah mendapat tempahan 200 ketupat. Kita buat 3 hari sebelum hari raya tu. Jadi dia buat ramai-ramai. Lepas tu tempahan tu daripada sejauh Kuala Langat dan Sepang. Kita jual dan mereka dapat hasilnya. Baskin ni unit basmi kemiskinan di MPSJ. Itu matlamat Kendiri itu tadi kita ada yang berkemahiran, mereka berkumpul buat ketupat ramai-ramai, kita tolong pasarkan. Contoh dia macam ni. Okey, Puan Nazrita, bagaimana dengan pelaksanaan projek tersebut dan siapa yang akan terlibat? Kita akan melibatkan artis-artis kita di bawah Art Market Malaysia. Mereka ni macam supervise lah, sebab mereka merupakan artis-artis semi-pro profesional, dan kita akan melibatkan juga penduduk-penduduk di Angsana supaya turut serta. Contohnya ada mural yang boleh mereka buat tanpa memerlukan kemahiran yang tinggi. Dan selain daripada itu, kita mengharapkan pelbagai agensi untuk turut sama membantu kita lah. Contohnya syarikat cat ke dan segala-galanya, sebab kerana untuk mencantikkan bangunan ni bukan sekadar kita cakap je kan, ia melibatkan kos dan dana yang tinggi. Jadi ini adalah tugas saya rasa yang mencabar bagi pihak kami. Namun kami mengambil inisiatif untuk memulakan projek ni. Kalau kita tak mulakan, siapa lagi kan? Jadi ini adalah cabaran besar buat kami. Tapi alhamdulillah kami akan disokong oleh MPSJ dan penduduk sekitar. Itu satu usaha yang kita nak sebenarnya sepanjang berlangsungnya program pemberdayaan komuniti dan juga rejuvenasi Pangsapuri Kos Rendah. Walaupun terima kasih Haja Nuraini binti Haji Roslan yang di-Pertua Majlis Perbandaran Subang Jaya, juga Encik Kamarul Hisham Haji Yop Hashim, Ahli Majlis MPSJ, dan juga Puan Nazrita Hatta, pengasas Art Market Malaysia. Terima kasih sekali lagi.